Hoki dan juga kepada bapaknya yang memberi majlis bacaan surah Yasin pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih pada semua pelajar Muslim SMK Bernadil yang telah dapat hadir pada pagi ini bersama dengan semua guru di Dewan Kota untuk mengikuti majlis bacaan surah Yasin. Dan Alhamdulillah, tengok pelajar dapat di awal pada hari ini, semua dapat berada di Dewan tepat pada masanya sebelum majlis bacaan surah Yasin dimulakan. Tahniah kepada semua pelajar. Oleh itu, juga harap selepas ini apa yang anda lakukan pada setiap pagi hari Khamis, semua dapat berada di Dewan untuk kita meneruskan agenda membaca surah Yasin pada setiap pagi Khamis. Semoga apa yang kita lakukan bersama dengan para guru akan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT, dan kita semua akan dilindungi dan dapat rahmat dan keberkatan. Baik, ada beberapa perkara yang cikgu ingin sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan isu-isu melibatkan agama Islam ataupun perkara-perkara yang melibatkan menyentuh sensitiviti umat Islam. Antara yang mungkin pelajar dengar sebelum ini adalah berkaitan dengan kalimah Allah. Kita sebagai umat Islam, sebagai hamba yang beriman, sepatutnya dalam diri kita mesti ada rasa cinta, rasa sayang, dan mesti ada semangat untuk mempertahankan kalimah-kalimah yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Agung. Oleh itu, tanggungjawab setiap pelajar, anak murid yang berislam harus prihatin, harus cakna terhadap apa sahaja perkara yang menyentuh sensitiviti umat Islam dalam apa dua aspek. Tak kisah sama ada dari segi sebutan, kalimah, barangan dan sebagainya. Sebagai umat Islam, jika kita tiada sebarang perasaan ataupun kita tidak cakna dan tidak peduli terhadap apa dua isu yang timbul mengenai kemuliaan nama Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, ataupun berkaitan dengan kemuliaan dan kesucian agama Islam, bak kata seorang sarjana Islam bahawa pakaian yang paling sesuai untuk anda yang tidak berhati dan tidak cakna adalah hanya pakaian papan saja. Maksudnya, hidup anda tidak lagi berarti jika kita tidak ada rasa sensitivity. Termasuk juga kepada saudara mara kita yang berada di bumi Palestin sekarang. Itu Palestin menempatkan rumah suci Islam yang ketiga, itu Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Kita mesti ada rasa sensitivity dan kita juga mesti ada rasa simpati dan usaha sekurang-kurangnya mendoakan kepada umat Islam di Palestin untuk mereka selamat dan dapat keluar daripada cengkaman dan juga penindasan daripada rejim Zionis yang sedang berlaku sekarang. Walau bagaimanapun, dalam erti kata yang lain, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang tahun dan sebagai umat Islam yang taat pada ajaran agama, kita juga seharusnya menghormati amalan agama-agama lain di Malaysia yang dibenarkan. Cikgu berharap tidak ada isu pada kita yang melontarkan ataupun yang berkata atau yang menyinggung perasaan rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Kita hormat amalan ibadah yang mereka lakukan, amalan yang mereka lakukan mengikut lingkungan agama mereka. Tetapi kita tetap mempertahankan sedaya upaya kita berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan agama kita, itu agama Islam, daripada pelbagai aspek dan sudut. Yang kedua berkaitan dengan disiplin pelajar, khusus pelajar agama Islam. Saya ucap tahniah dan terima kasih sehingga hari ini saya tak dapat lagi laporan berkaitan dengan isu disiplin melibatkan pelajar kita, khusus pelajar Melayu dan agama Islam. Teruskan sikap anda yang baik dan patuh
hormat guru pada setiap masa, patuh dan patuh kepada arahan yang sekolah telah sediakan. Sebab undang-undang dan peraturan yang sekolah telah buat tetapkan adalah demi kebaikan anda sebenarnya. Bukan untuk menghukum, bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan anda peluang bagi mematuhi peraturan, sebab hidup kita pun sentiasa perlu patuh pada peraturan. Contoh, bila anda perlu menunaikan kewajipan solat dan berpuasa, betul tak? Ini semua puasa tak? Kalau ada asli rutin semua puasa? Siapa yang tak puasa tak kanan? Nampaknya semua berpuasa ini jangan diucapkan ya. Okey, bila berpuasa juga jangan lupa jangan tinggal solat. Okey, solat sembahyang wajib didirikan bersama juga dengan ibadah puasa wajib dilaksanakan. Okey ya. Jadi kita tak mahu ada isu kepada yang tidak berpuasa tanpa uzuran ataupun tanpa sebab-sebab yang dibenarkan dalam Islam. Tak kisah daripada pelajar palihan sampailah kepada pelajar pradusti ataupun tingkatan 6. Baik, adik ada apa-apa soalan? Nampak macam sok sangat di belakang tu. Ada apa yang nak ditanya pada saya? Atau ada siapa yang nak kerapan untuk berikan tazkirah? Ada ya? Okey. Jadi kita harap pasti semua pelajar boleh beri perhatian terhadap sekali yang cikgu dah sampaikan tadi. Dan untuk makluman pada petang ini juga, pada hari ini akan ada pelajar yang terlibat dalam sesi perubahan ibadah solat dan juga untuk majlis berbuka puasa yang terbuka pada pembelajaran 6 dan pembelajaran 5. Tahniah pada semua pelajar yang sudi, yang dapat memberikan komitmen untuk hadir pada petang ini. Semoga apa yang kita buat dapat rahmat dan berkatan daripada Allah SWT, dan semoga apa yang kita laksanakan pahala itu juga mengalir pada kedua ibu bapa kita. Cuma itu nak pastikan yang balik nanti untuk datang sekolah, pastikan kita jaga sepatan masing-masing, terutama bagi yang dihantar oleh waris. Dan selepas ini Ustaz akan memanggil Bapak dan Ibu untuk sesi taklimat. Sekian saja sedikit pesanan kepada saya pagi ini.